Hai guys, bertemu lagi kita dalam Kangkung Studio. Pada kali ini, aku akan menceritakan kepada korang mengenai 5 jenis sihir yang terdapat dalam masyarakat kita. Yang pertama adalah sihir santau. Untuk generasi muda hari ini, santau atau lebih dikenali sebagai tuju-tuju. Sihir santau ialah merujuk kepada sejenis ilmu hitam yang digunakan untuk meracun musuh. Secara keseluruhannya, santau digunakan melalui dua cara, iaitu cara fizikal dan juga melalui santau angin. Terdapat 3 jenis bahan utama yang digunakan untuk menyediakan racun santau. Bahan-bahan tersebut adalah terdiri daripada bahan-bahan gatal, bahan-bahan bisa dan juga bahan-bahan pedih. Bahan-bahan bisa boleh diperoleh daripada bahan untuk membuat racun seperti air lipan bara, bisa ular senduk, bisa ular kapak, bisa katak puyuh dan sebagainya. Selain itu, bahan miang atau gatal adalah terdiri daripada miang sembilu buluh, miang tebu, miang rebun, ulat bulu yang masih hidup dan banyak lagi. Manakala bagi bahan pedih pula, ianya adalah terdiri daripada kaca, mentol lampu, paku, rambut, kuku manusia atau binatang dan juga bangkai-bangkai binatang yang telah mati seperti kulit lipas, lipan dan sebagainya. Bahan-bahan pedih ini akan menyebabkan mangsa merasa pedih apabila terkena santau tersebut. Selain itu, terdapat beberapa jenis santau, antaranya ialah santau makan, santau angin, santau tuju, santau langkah dan sebagainya. Sebagai contoh, untuk santau tuju, ianya biasa dilakukan di waktu selepas tengah malam dengan pemujaan ke atas pakaian, rambut atau barang peribadi mangsa. Santau ini adalah sangat kuat dan boleh membunuh mangsa dengan serta-merta. Selain itu, mangsa juga akan diserang dengan penyakit-penyakit parah seperti muntah darah dengan serta-merta. Seterusnya, bagi sihir yang kedua adalah sihir pukau. Sihir pukau akan menyebabkan seseorang hilang deria yang sebelum itu berfungsi sehinggakan dia berada dalam keadaan yang luar sedar. Mangsa pukau boleh diminta untuk mengikut sebarang arahan yang mereka dikehendaki. Arahan-arahan ini akan menyebabkan mangsa tidak sedar dengan apa yang berlaku kepadanya. Kebiasaannya, santau ini dilakukan seperti kegiatan yang tidak berfaedah, iaitu mencuri. Di samping itu, sihir yang ketiga adalah sihir pemisah. Sihir pemisah digunakan untuk menyerang pasangan agar menjadikan mereka berpisah bagi memenuhi tujuan sihir atau orang yang mengupahnya. Kebiasaannya, pasangan yang terkena sihir pemisah akan mempunyai ketidaksefahaman,
membesar-besarkan perkara kecil, sukar untuk memaafkan serta tidak lagi senang duduk di rumah. Mangsa akan merasakan emosi serta fizikalnya lebih baik ketika di luar dan membuatkan mangsa lebih memilih untuk berjauhan daripada pasangan. Sihir pemisah ini boleh menyebabkan sebuah ikatan perkahwinan berpecah belah dan akhirnya bercerai. Seterusnya, sihir yang keempat adalah sihir perniagaan. Penggunaan amalan sihir dan ilmu hitam dalam perniagaan agak berleluasa. Ianya tidak terhad pada bangsa Melayu dan Islam sahaja. Di antara tujuannya adalah sebagai pelaris. Selain itu, sihir perniagaan juga kerap digunakan untuk tujuan dengki atau iri hati oleh seseorang ke atas kejayaan perniagaan orang lain. Sihir perniagaan ini akan terjadi kepada dua, iaitu kepada pemilik perniagaan dan juga kepada premis perniagaan. Bagi pemilik perniagaan tersebut akan sering mengalami sakit kepala, rasa malas untuk bekerja tanpa sebab, sering berlaku pertelingkahan di antara suami dan isteri dan sesama ahli keluarga, selalu bermimpi ular, selalu menjadi panas baran, sukar tidur malam dan banyak lagi. Tanda-tanda bagi premis perniagaan pula adalah kedai tertutup. Pelanggan mengadu tidak nampak kedai makannya dibuka. Apabila diajukan kepada tuan punya kedai, tuannya kehairanan kerana kedainya pada waktu yang dinyatakan itu sentiasa dibuka. Seterusnya ialah kedai akan kelihatan suram. Premis pelanggan perniagaan akan kelihatan suram. Pelanggan seolah-olah tiada keinginan untuk masuk ke dalam kedai. Akhir sekali, sihir hilang ingatan atau gila. Mangsa yang diserang sihir ini akan mula gemar melakukan perkara-perkara aneh seperti suka menjerit-jerit atau meracau. Malah ada yang bercakap dalam bahasa yang tidak diketahui. Selain itu, ada juga yang diserang sihir ini sehinggakan mereka menjadi seorang yang pelupa serta kurang peka dengan sekeliling. Kebanyakannya, mangsa sihir gila ini takut di tempat yang terang serta mereka lebih gemar untuk duduk di dalam kawasan yang gelap dan mereka ini sejenis yang suka bersendirian. Terdapat beberapa tanda yang menjadikan seseorang ini terkena sihir gila. Antaranya ialah mereka akan menjadi bingung, bodoh dan pelupa. Mereka akan bercakap merapu, mata layu, tidak tenang pada satu-satu tempat. Mereka akan resah dan bergerak ke sana ke sini, tidak boleh diam setempat. Selain itu, mereka juga akan berpakaian selekeh, tidak mempedulikan penampilan diri. Begitulah 5 jenis sihir yang sering terjadi dalam masyarakat kita pada hari ini.